kadang mengelirukan tuan-tuan sekalian, ya, sehingga ada orang menyatakan bahawa tak salah orang bukan Islam, ya, tak salah orang yang bukan Islam gunakan kalimah Allah, ya. Kita kena berbangga orang bukan Islam guna kalimah Allah, ya. Sebelum daripada itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya. Ayat ini bermaksud dan tidak sekali-kali reda orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, orang-orang Yahudi dan Kristian, Nasrani, sehinggalah umat Islam mengikut agamanya, mengikut pegangannya, mengikut ideologinya, mengikut tuan-tuan sekalian kepercayaan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, menjadi suatu peringatan kepada kita, oleh kerana Allah Subhanahu wa taala sebut sejak, ya, diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maknanya rancangan jahat orang-orang Yahudi dan Nasrani ini akan terus berjalan daripada dulu sampai hari ini dan sampai kiamat. Mereka tidak akan berhenti-henti tuan-tuan sekalian, ya, untuk mengelirukan, menyesatkan umat Islam, ya. Okey. Tujuan ataupun objektif tuan-tuan sekalian isu kalimah Allah ini yang diwawarkan oleh mereka yang bukan Islam, khususnya orang-orang Kristian tuan-tuan sekalian, ya, adalah semata-mata bukannya kerana isu perbandingan agama, ya, yang sebagaimana kita sedia maklum, bila perbandingan agama, comparative religions ini biasanya dia akan dibincangkan secara akademik, ya, secara ilmiah, ya, secara tuan-tuan sekalian, ya, dibincangkan tanpa tuan-tuan sekalian menyalahkan agama Islam itu sendiri, ya. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, ya, perbandingan agama ini telah dipopularkan oleh seorang tuan-tuan sekalian ulama daripada Afrika Selatan, Ahmad Didat, ya. Ahmad Didat ni tuan-tuan sekalian bukannya seorang ulama, ya, sebagaimana kita sedia maklum, ya, belajar dan mengaji agama daripada awal, tetapi seorang tuan-tuan sekalian yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, anugerahkan kepadanya kelebihan, ya. Asalnya dia seorang tuan-tuan, driver tuan-tuan sekalian trailer, ya, tapi oleh kerana minatnya mengkaji Islam, Allah Ta'ala berikan keistimewaan, kelebihan, sehingga tuan-tuan sekalian dia boleh membuat perbandingan antara Islam dengan agama-agama lain, khususnya Kristian, ya. Dan dia boleh sebut tuan-tuan sekalian, kalau Kristian tersebut ayat berapa, surah mana tuan-tuan sekalian, Bible mana yang digunakan. Dan ini sukar untuk kita perolehi pada hari ini. Alhamdulillah hari ini tuan-tuan sekalian, Dr. Zakir Naik, ya, seorang ulama daripada tuan-tuan sekalian, seorang doktor perubatan, mengkaji Islam, ya, Allah Ta'ala tuan-tuan berikan kelebihan kepadanya, boleh membuat perbandingan Islam dengan agama-agama lain. Kalau kita lihat dalam TV, di TV Hijrah tuan-tuan sekalian, penontonnya lebih daripada 1,000 orang tuan-tuan sekalian. Tempat yang begitu luas, ya. Baru ni tuan-tuan sekalian, ya, kerajaan Malaysia telah menganugerahkan kepadanya tokoh sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi isu berkaitan tuan-tuan sekalian, kalimah Allah ini bukanlah isu perbandingan agama ataupun isu dialog antara agama, tetapi tuan-tuan sekalian yang lebih utama sekali dalam
kalimah Allah ini adalah rancangan jahat, rancangan jahat oleh musuh-musuh Islam, khususnya golongan pendakwah Kristian, untuk mengelirukan dan untuk memurtadkan orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Jadi kita kena ingat tuan-tuan sekalian, mereka daripada dulu sampai hari ini berusaha merancang, mereka tuan-tuan sekalian membuat pelbagai usaha dan perancangan untuk tuan-tuan sekalian mengelirukan umat Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi. Jadi isu kalimah Allah ini tuan-tuan sekalian juga perkara yang sama, iaitu bagi mengelirukan umat Islam dan seterusnya tuan-tuan sekalian untuk memurtadkan umat Islam. Agenda siapa dia? Agenda pendakwah Kristian, atau nama bahasa Inggerisnya evangelist. Apa makna evangelist ni tuan sekalian? Pendakwah Kristian. Apa tuan-tuan sekalian dia punya tujuan ataupun matlamatnya? Dalam satu resolusi Perhimpunan Kristian se-Malaysia tuan-tuan sekalian tahun 1987, dalam persidangan tersebut mereka mahu lebih ramai ahli-ahli politik daripada kalangan pemimpin Kristian. 87 sekarang dah 2014 tuan-tuan sekalian, lebih daripada 25 tahun, hampir 30 tahun, supaya mereka tuan-tuan sekalian minta supaya lebih ramai politician, ahli-ahli politik daripada kalangan pemimpin Kristian. Tuan-tuan sekarang boleh jawab, siapa dia? Datuk Seri Idris Jalal. Dia bukan orang Islam tuan-tuan, nama Idris, bukan orang Melayu tuan-tuan, orang Miri Sarawak. Dia seorang, ayahnya seorang padri Kristian. Yang terbaru tuan-tuan sekalian, siapa tak kenal dengan Timbalan Menteri Pelajaran, Mary Yap. Mary Yap ini asalnya pengetua sekolah menengah teknik di Sabah, tak salah saya tuan-tuan sekalian, pengetua Cemerlang, dan dia juga merupakan tuan-tuan sekalian pengurusi Kristian tuan-tuan sekalian, Persatuan Kristian Katolik di Sabah. Baru-baru ini dilantik sebagai Menteri Timbalan Menteri Pelajaran. Dan ramai lagi tuan-tuan sekalian yang telah pun mereka ini menjadi ahli-ahli politik, misalnya ahli parlimen, misalnya tuan-tuan sekalian ahli Dewan Negeri, khususnya di Sabah dan juga di Sarawak, termasuk di Semenanjung, sama ada dalam kabinet kerajaan ataupun dalam kabinet pembangkang, dalam Dewan Negeri dan sebagainya. Okey, cuba kita lihat tuan-tuan sekalian, imbas kembali kejatuhan kerajaan Islam sebelum daripada ini. Kerajaan Islam pertama tuan-tuan sekalian, kerajaan Islam Sepanyol, Andalusia. Kita sedia maklum bertahan ataupun bertapak di Sepanyol sejak tahun 711 sampai 1492, selama 782 tahun tuan-tuan sekalian. Sehingga tuan-tuan sekalian berjaya mengasaskan tamadun Andalusia yang terkenal. Tuan-tuan, hari ini kalau pergi Sepanyol, kita akan dapat lihat masjid yang besar, Masjid Biru di Granada dan sebagainya. Tapi nak cari orang Islam tuan-tuan sekalian, tak ada dah, susah nak cari. Tuan-tuan minat Barcelona, tuan-tuan minat tuan-tuan sekalian kelab mana tuan-tuan sekalian, dan sebagainya, Real Madrid dan sebagainya. Ini tuan-tuan sekalian asalnya dulu negara Islam, tapi bila Sepanyol tuan-tuan sekalian dikuasai oleh Kristian, peperangan salib dan sebagainya, akhirnya umat Islam sehingga hari ini menjadi golongan yang terlalu sedikit, hilang tuan-tuan sekalian, tak dapat dikesan. Okey tuan-tuan, di Nusantara, di alam Melayu tuan-tuan sekalian, asalnya Filipina tuan-tuan sekalian, negara Islam. Filipina tuan-tuan, negara Islam. Kesultanan Sulu tuan-tuan telah berjaya tuan-tuan sekalian mengasaskan negara Filipina tersebut. Tetapi bila Sepanyol datang tuan-tuan sekalian menjajah
Filipina. Hari ini orang Islam di Filipina hanya tinggal 5% sahaja. Itu pun yang tinggal di selatan Filipina, di Mindanao, di Pulau Jolo dan sebagainya. Termasuk mereka yang menjadi penculik, mereka yang menjadi tuan-tuan penceroboh yang masuk ke Sabah beberapa bulan yang lalu di Lahad Datu. Inilah tuan-tuan orang Islam macam itu. Sebab itu kalau tuan-tuan sekalian pergi ke Sabah, di pantai timur Sabah, di Semporna, di Sandakan, di Tawau, di Lahad Datu, tuan-tuan sekalian, susah kita nak bezakan Islam ke tak Islam, tuan-tuan, sebab ramai daripada Filipina, tuan-tuan. Saya pernah makan, tuan-tuan, di Pekan Lahad Datu, tuan-tuan, makan tengah hari. Tengah kita makan, tuan-tuan, budak-budak ni dia macam tak ada rasa malu, tuan-tuan, duduk depan kita dan macam minta apa yang kita makan. Filipina, tuan-tuan sekalian. Dan kebanyakan daripada mereka ini Islam. Malah Sabah ni, tuan-tuan sekalian, terutama di pantai timur, tuan-tuan sekalian, yang saya sebutkan tadi, Islam mereka, tuan-tuan, 30 tahun lebih kurang macam Islam di negara kita, tuan-tuan. Sekarang dah 2014, tapi Islam yang mereka amalkan macam Islam tahun 80-an. Saya pernah buat program, tuan-tuan, di markas Tentera Laut Diraja Malaysia di Semporna, Sabah. Mereka cerita dengan saya, tuan-tuan sekalian, sebelah kampung kem tersebut, satu perkampungan orang Islam di Semporna, cukup banyak perkara-perkara khurafat berlaku, syirik berlaku, tuan-tuan sekalian. Dan di antaranya, tuan-tuan sekalian, orang yang pergi Mekah menunaikan haji, tuan-tuan sekalian, memang amat dimuliakan, dihormati dalam masyarakat. Kalau dia balik daripada Mekah, tuan-tuan sekalian, menunaikan haji, akan dibuat satu, tuan-tuan sekalian, pintu gerbang, selamat kembali, selamat pulang haji sekian-sekian. Dia pun tak tinggal kopiah, tuan-tuan sekalian. Besok, tuan-tuan, dia mencangkul depan rumah dia pakai seluar pendek, tapi kopiah pakai juga, tuan-tuan. Petang itu, tuan-tuan sekalian, dia pergi tikam nombor ekor, tuan-tuan, di Semporna, tuan-tuan, Pekan Semporna, kopiah tak tinggal, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, hari ini, tuan-tuan sekalian, ramai guru-guru yang posting di sana daripada Semenanjung, banyak membantu menyebarkan dakwah di kalangan masyarakat, khususnya di Sabah dan juga di Sarawak. Jadi kalau anak tuan-tuan sekalian posting sana, janganlah minta balik, tuan-tuan, duduklah sana, tuan-tuan. Banyak kerja boleh buat, dakwah kepada mereka untuk mereka mengenali Islam. Singapura, tuan-tuan sekalian, asalnya sebuah negara Islam, di bawah naungan Johor, di bawah naungan Melaka, tuan-tuan. Sekarang ini, tuan-tuan, Singapura berapa ramai Islam? Tinggal 10%, tuan-tuan sekalian. Ramai dah, pupus, tuan-tuan sekalian. Indonesia, tuan-tuan, kalau kita belajar sejarah, belajar geografi, tuan-tuan, Indonesia memang paling ramai orang Islam, 250 juta. 99% orang Islam. Tapi, tuan-tuan, kena ingat, Indonesia ni pelik sikit, tuan-tuan. Islam dia macam mana? Islam dia Islam liberalisme. Apa maksud Islam liberalisme, tuan-tuan? Islam yang bebas beragama. Itu di Indonesia, tuan-tuan, biasa mak di Islam, bapa di Hindu, anak di Kristian. Di Indonesia, tuan-tuan, di Bali misalnya, seluruh Bali ni, tuan-tuan, paling ramai orang Jawa, tuan-tuan, macam saya, macam tuan-tuan sekalian. Tapi bukan Islam, tuan-tuan, Jawa, Hindu, tuan-tuan sekalian. Pergi ke Kuwait dan sebagainya. Satu lagi, tuan-tuan sekalian, di Indonesia juga, tuan-tuan sekalian, apa yang disebut sebagai Islam pluralisme. Apa makna pluralisme, tuan-tuan sekalian? Sama sahaja Islam dengan agama-agama lain, tak ada beza. Dia ada perkahwinan silang agama. Islam boleh kahwin dengan Buddha, Islam boleh kahwin dengan Kristian, Islam boleh kahwin dengan Hindu dan sebagainya. Dulu ada seorang penyanyi, Rory Marantika, kahwin dengan Anita Sarawak. Itu Islam, tuan-tuan. Anita Sarawak kahwin Kristian biasa, tuan-tuan.
Kawan saya tuan-tuan sekalian terlibat dengan bantuan kemanusiaan di Yogyakarta. Bila tuan-tuan sekalian? Bila berlakunya gempa bumi 2009 di Yogyakarta. Jadi bila hari Jumaat tuan-tuan sekalian, mereka pun sembahyang Jumaat di masjid ataupun di rumah ibadat berkenaan. Tapi orang tempatan sekeliling masjid ni beritahu, kami di sini biasa Pak. Biasa apa dia? Hari Jumaat orang Islam datang sini sembahyang. Hari Ahad orang Kristian pula datang tempat yang sama untuk sembahyang. Rumah ibadat kongsi bersama tuan-tuan. Sebab tak ada beza tuan-tuan Islam dengan agama-agama yang lain. Kita di Malaysia ada Jabatan Agama Islam, ada JAIS, ada JAKIM dan sebagainya. Indonesia tak ada tuan-tuan. Yang ada apa dia? Kementerian Hal Ehwal Agama. Semua agama duduk dalam tu. Islamnya, Budanya, Hindu, Kristian dan sebagainya. Adakah ini mustahil akan berlaku tuan-tuan di negara kita? Setelah lebih 30 tahun, hari ini kita menyaksikan ramai politician terdiri daripada pemimpin-pemimpin Kristian. Saya sebut tadi tuan-tuan. Yang kedua, Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin ini biasa keluar di TV3, biasa keluar di IKIP Radio tuan-tuan sekalian. Dia telah menjumpai satu dokumen tuan-tuan sekalian, agenda Kristian untuk Malaysia. Terbongkar di mana? Di Jerusalem. Di Jerusalem di mana tuan-tuan? Di Israel. Sepadan Israel dengan Palestin. Ceritanya ustaz ni tuan-tuan pergi melancong ke Jerusalem ni tuan-tuan sekalian. Dan kebetulan 4 ataupun 5 bas baru sahaja meninggalkan Jerusalem tersebut. Iaitulah mereka ini 4-5 bas ni daripada Kristen Malaysia. Dia menjumpai tuan-tuan satu kertas tuan-tuan sekalian yang tertinggal. Dan dalam kertas tersebut ada satu perkara yang disebut sebagai agenda Kristian untuk Malaysia. Ni tuan-tuan. Macam mana ni? Apa agendanya tuan-tuan sekalian? Untuk menjadikan tuan-tuan sekalian sebuah negara pelangi. Negara pelangi ni macam mana tuan-tuan? Rainbow. Bukan rainbow tuan-tuan, rainbow di pelangi. Negara pelangi ni makna dia apa tuan-tuan sekalian? Pertama tuan-tuan sekalian, menjadikan Malaysia sebagai pintu masuk kepada pendakwah Kristian daripada seluruh dunia. Dan yang kedua tuan-tuan sekalian, menjadikan Malaysia ni tuan-tuan sekalian, pertama pintu masuk, dan yang kedua tuan-tuan sekalian, untuk memastikan Malaysia menjadi tempat kepada perkembangan Kristian, penyebaran Bible, khususnya tuan-tuan sekalian di negara-negara Asia Tenggara. Kami mengisytiharkan bahawasanya Malaysia akan menjadi sebuah negara pelangi. Pelangi tuan-tuan kan, kalau kita tengok pelangi tuan-tuan daripada sini sampai ke hujung bulatan. Jadi dia akan cover seluruh tempat tersebut. Untuk apa tuan-tuan sekalian? Mengutuskan misionari pendakwah yang akan menyebarkan ajaran Bible Kristian kepada negara-negara di sekitarnya. Dan pintu masuk kepada misionari daripada luar. Tuan-tuan sekalian, saya yakin tak pernah pun membaca kitab Bible. Tuan tak baca tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan pernah bermalam menginap di hotel di Kuala Lumpur. Hotel 5 bintang ke 4 bintang tuan-tuan sekalian. Kalau kita tengok dalam laci dia akan sediakan kitab Bible. Bible tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tak akan baca sebab bahasa Inggeris tuan-tuan sekalian tak menarik pun, tak ada benda apa pun. Kita sebagai umat Islam kata ini sesat ni tuan-tuan sekalian. Betul tuan-tuan sekalian. Sekarang ini tuan-tuan sekalian, cara dan kaedahnya macam mana tuan-tuan sekalian? Dengan cara menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu.
Jadi kalau Bible asal orang tak baca tuan-tuan, ditukar kepada Alkitab. Alif lam tulisan Jawi tuan-tuan sekalian, kaf ta alif ba, Alkitab. Ya, perkataan God yang bermakna Tuhan pada Kristian tuan-tuan sekalian ditukar kepada kalimah Allah. Jadi bila orang sebut Allah tuan-tuan sekalian, ini mesti Islam punya ni. Apa lagi tulisan Jawi di depannya tuan-tuan sekalian. Inilah cara bagaimana mereka tuan-tuan mengelirukan umat Islam. Okey. Perkara ini telah pun terdedah tuan-tuan sekalian, didedahkan dalam satu buku yang bertajuk The Christian Approach to Islam. Pendekatan Kristian kepada orang-orang Islam. Ya, oleh seorang padri yang bernama James L. Button. Ya. Padri ini tuan-tuan sekalian menyebut bahawa cara ini adalah cara yang paling strategik. Iaitu macam mana tuan-tuan? Bible itu diterjemahkan ke dalam bahasa ibondanya. Kalau orang Melayu cakap bahasa Melayu, terjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu tuan-tuan sekalian. Okey. Apa kata ketua padri tuan-tuan sekalian yang tinggal di Vatikan? Ini ketua padri Katolik seluruh dunia tuan-tuan, yang baru. Dulu Pop John Paul dah mati dah. Ini tuan-tuan penggantinya, Pop Benedict. Dia menyebut dalam bahasa Inggeris tuan-tuan sekalian, maknanya lebih kurang, kami tak akan gunakan perkataan Allah ini di negara-negara Eropah, di Vatikan. Ya. Tetapi kami akan gunakan kalimah Allah ini di negara-negara yang ramai umat Islam. Untuk apa tuan-tuan sekalian? Mengelirukan umat Islam, yang akhirnya mereka nanti akan kata sama sahaja. Allah bagi orang Islam, Allah bagi Kristian, Allah bagi Hindu, Tuhan Hindu. Akhirnya mereka akan mendakwa semuanya sama, tidak ada beza. Ya. Okey, di Malaysia ini tuan-tuan sekalian, kesnya bermula tahun 2005. Tahun 2005, satu penerbitan yang bernama The Herald Weekly tuan-tuan sekalian, penerbitan mingguan berbahasa Inggeris. Mereka telah mohon kepada Kementerian Dalam Negeri atas akta mesin cetak dan penerbitan tuan-tuan sekalian untuk mencetak surat khabar mingguan ini dalam bahasa Melayu. Orang Cina Kristian tak baca bahasa Melayu tuan-tuan. Orang India Kristian tak baca bahasa Melayu. Jadi tujuannya untuk siapa tuan-tuan? Orang Melayu, orang Islam. Ya. Permohonannya tuan-tuan sekalian telah pun ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian mereka tak puas hati telah merayu ke Mahkamah Tinggi. Bawa kes ke Mahkamah Tinggi. Ya, hakim yang mengadili perbicaraan tersebut hakim bukan Islam, Lau Bilan, hakim perempuan Cina tuan-tuan. Ya, dan keputusannya pada tahun 2009, dia telah membenarkan penerbitan bahasa Melayu bagi penerbitan Kristian Katolik dalam bahasa Melayu yang di sana menggunakan kalimah Allah. Ini tuan-tuan yang berlaku. Kemudian tuan-tuan, Kementerian Dalam Negeri telah merayu ke Mahkamah Rayuan, dan pada tahun 2013 14 Oktober tuan-tuan sekalian, Mahkamah Rayuan telah pun membuat keputusan bahawa kalimah Allah adalah hak milik orang Islam sahaja. Orang bukan Islam tak boleh guna. Orang bukan Islam tak boleh menggunakan kalimah Allah dengan tujuan untuk mengelirukan orang Islam. Ini tuan-tuan sekalian disebut dalam surat khabar mereka, keputusan mahkamah, Allah itu tiada kaitan dengan iman Kristian. Okey. Kita lihat tuan-tuan sedikit Islam dalam perlembagaan. Dalam perkara 3 menyebut bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, agama bagi Malaysia, dan agama bagi 14 buah negeri dalam negara kita tuan-tuan sekalian. Dalam perkara 2 dan perkara 5 tuan-tuan sekalian, perkara yang sama dalam perlembagaan tadi tuan-tuan sekalian, menyebut bahawa Sultan adalah menjadi ketua agama negeri-negeri yang beraja. Bagi negeri yang tidak beraja, Pening, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan,
ketua agamanya adalah yang di-Pertuan Agong, yang juga seorang yang beragama Islam. Okey, ini biasa tuan-tuan. Ini yang penting ni. Dalam perkara perkara 11 kurungan 4, pasal 4 perkara 11, menyebut bahawa negeri-negeri hendaklah menggubal undang-undang untuk menyekat penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam. Tuan tak boleh buat. Kerana Islam bawa negeri, tuan-tuan sekalian, negeri-negeri kena buat enactment undang-undang diluluskan di Dewan Negeri masing-masing menyekat penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam. Sayangnya 4 negeri tak buat, tuan-tuan. Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan wilayah persekutuan. Sebab apa Sabah Sarawak tuan-tuan tak buat? Ketua menterinya orang Islam, Taib Mahmud. Sekarang ni Adnan Satir bawa kat sumpah, tuan-tuan. Musa Aman, tuan-tuan, orang Islam, tuan-tuan sekalian. Tapi mengapa tak buat? Sebab memang ketua menterinya orang Islam. Tapi tuan-tuan sekalian, majoriti ahli Dewan Negeri terdiri daripada mereka yang bukan Islam. Jadi kalau bawa tuan-tuan di Dewan Negeri, saya yakin tentu akan kalah dan tidak akan diluluskan. Pulau Pinang, tuan-tuan, sejak lebih 30 tahun yang lalu, tuan-tuan, tidak ada seorang pun menjadi ketua menteri, tuan-tuan, di Pulau Pinang. Zaman gerakan ke, zaman MCA ke, DAP, semuanya sama, tuan-tuan sekalian. Majoritinya bukan daripada orang Islam. Akhirnya tak boleh bawa, tuan-tuan sekalian. Dan wilayah persekutuan, sebab apa wilayah tak ada, tuan-tuan? Wilayah tak ada Dewan Negeri, tuan-tuan. Wilayah yang ada Parlimen, Dewan Rakyat. Hari ini kita lihat majoriti ahli Parlimen, Islam tak Islam lebih kurang sama sahaja, tuan-tuan. Dan ini, tuan-tuan, sampai hari ini tak dapat dibuat. Jadi bagi 4 negeri ni, tuan-tuan sekalian, tidak ada undang-undang. Maknanya kalau orang bukan Islam nak sebar pada orang Islam, tak ada tindakan. Sebab apa, tuan-tuan? Undang-undang negeri tak buat tindakan, tak luluskan undang-undang di negeri berkenaan. Selangor, tuan-tuan sekalian, dah buat bila? Tahun 1988. Lama dah, tuan-tuan, 26 tahun yang lalu. Kita berhenti ke terus? Azan dulu. Masuk. Tahun 1988, tuan-tuan sekalian, selalu meluluskan enactment agama bukan Islam, iaitulah orang bukan Islam tak boleh menyebarkan, mendakwahkan orang Islam kepada agamanya. Dalam enactment ini, tuan-tuan sekalian, ada 35 perkataan yang orang bukan Islam tak boleh guna dengan maksud untuk menyebarkan kepada orang Islam kesesatan agama mereka. Antara yang paling penting apa dia? Allah, firman Allah, ulama, hadis, ibadah, dakwah. Injil pun mereka tak boleh pakai. Sebab Injil merujuk kepada kitab yang asal kepada Nabi Isa alaihi salam. Berapa banyak, tuan-tuan? 35 perkataan yang tak boleh digunakan dengan maksud untuk, tuan-tuan sekalian, mengelirukan, memurtadkan orang Islam. Macam tu susah lah, Ustaz. Kita cikgu-cikgu sekolah hari Isnin, sekolah yang ada Cina, India, mesti nyanyi lagu Negeri Selangor. Lagu Negeri Selangor ada sebut Allah lanjutkan. Macam ni kena buang tu, Ustaz? Tak perlu buang. Boleh baca ke? Boleh guna ke? Boleh guna. Sebab dia tak ada maksud pun untuk mengelirukan orang Islam. Tapi bila tulis, tuan-tuan sekalian, kitab Bible dalam bahasa Melayu, guna kalimah Allah, tujuannya memang mengelirukan orang Islam. Nyanyi tak ada masalah, tuan-tuan sekalian. Tapi ramai perawak keliru. Dia kata langsung semua tak boleh pakai. Ini kita tak betul. Kita akan tengok nanti, tuan-tuan. Pada 14 Oktober 2013, Mahkamah Rayuan memberikan kemenangan, tuan-tuan sekalian, kepada orang Islam. Mahkamah Rayuan memberikan kemenangan kepada orang Islam, membuat keputusan tidak membenarkan majalah mingguan The Herald Weekly menggunakan kalimah Allah.
Isyarat yang jelas bahawa kalimah Allah adalah milik agama Islam. Kerana penggunaannya dalam agama lain dilihat boleh mengeruhkan hubungan antara rakyat berbilang kaum. Kemudiannya Sultan telah pun bertitah, orang bukan Islam dan Muslim henti guna Allah serta merta. Ya. Sayangnya tuan-tuan, di Sabah Sarawak boleh. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab negeri dia tak buat undang-undang. Sebab apa tak buat undang-undang? Sebab orang Islamnya terlalu sedikit majoriti di Dewan Negeri, termasuk di Pulau Pinang dan wilayah persekutuan. Selangor insya-Allah tuan-tuan sekalian, undang-undangnya telah ada. Bila? Sejak tahun 88.